beralih kepada Yang Berhormat Senator Profesor Datuk Seri Dr. Awang Serian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua Dewan Negara dan ahli-ahli berhormat, yang tersirat saya katakan yang berhormat, salam perkenalan terutama pada senator-senator senior dan juga rakan-rakan baharu yang mengangkat sumpah semalam. Tan Sri Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, tema ucapan sulung saya ialah yang berkaitan dengan agenda pembinaan negara yang belum selesai. Sebagai mukadimah, saya memperhatikan bahawa satu daripada isu yang ditimbulkan dalam titah diraja oleh Buah Duli Yang di-Pertuan Agong ialah isu berkaitan dengan soal kestabilan negara yang sudah pun disentuh oleh beberapa orang yang berhormat sebelum ini. Baik dalam bidang politik, dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan yang lain. Kita melihat bahawa dalam soal bidang politik sebagai contoh, sangat menjadi dambaan dan harapan saya dan saya yakin juga rakan-rakan senator agar konsep kerajaan perpaduan itu bukan merupakan sekadar satu jenama. Mestilah direalisasikan, dijadikan kenyataan agar dengan apa-apa cara pun kerajaan yang telah diberi mandat oleh Buah Duli Yang di-Pertuan Agong melakukan upaya supaya perpaduan itu benar-benar wujud dalam konteks mendamaikan parti-parti ataupun golongan yang berada dalam parti pemerintah dan juga yang berada dalam parti yang hingga saat ini disebut sebagai parti pembangkang. Saya barangkali menimbulkan satu cadangan kecil, tapi alhamdulillah dalam beberapa hari lepas saya diingatkan oleh seorang wartawan bahawa pernah 2 tahun lalu saya menyarankan untuk mengimbangi dan juga mengurangkan ketegangan politik. Barangkali elok kita memperkenalkan istilah parti pengimbang di parti-parti pembangkang. Kerana secara psikologi, pembangkang memang ada kecenderungan untuk membangkang apa-apa saja, termasuk perkara-perkara yang positif. Alhamdulillah, Puan Duli Sultan Johor sendiri dalam Dewan Undangan Negeri Johor beberapa hari yang lalu menimbulkan isu yang sama dan menyarankan, menitahkan agar istilah parti pengimbang digunakan kerana peranan sebetulnya pihak satu lagi ialah untuk yang dengan izin kena check and balance, artinya memeriksa dan mengimbangi. Maka barangkali ada falsafah di balik titah cadangan Sultan Johor itu. Dan dalam hal ini juga saya melihat dalam soal sosial sebagai contoh. Sesudah lebih 60 tahun, 65 tahun kita merdeka, soal perpaduan masih menjadi satu barah besar. Dari waktu ke waktu, pelbagai program dan terakhir kita memiliki sebuah buku besar. Buku perpaduan, buku dasar perpaduan negara. Tetapi adakah ini akan dapat dilaksanakan, dijadikan kenyataan oleh Kementerian Perpaduan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan soal mengupayakan perpaduan kebangsaan? Artinya agenda pembinaan negara kita belum selesai dalam konteks perpaduan. Demikian dalam soal ekonomi, dari waktu ke waktu kita masih terus bergelut dengan soal ketidaksamaan. Kesaksamaan yang diimpikan itu masih belum jadi kenyataan atau realiti. Walaupun ada pelbagai istilah kemakmuran bersama dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya memperhitungkan bahawa dalam soal ekonomi ini, saya sangat bersetuju dan menyokong penuh saran Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa soal kemiskinan ialah soal yang merentas kaum. Tidak ada satu kaum yang ditakdirkan Allah menjadi miskin dan kaum lain menjadi kaya. Kemiskinan ada pada semua kaum. Maka itu secara adil hendaklah dilakukan program pembenterasan kemiskinan tegar ini yang merentas, benar-benar merentas seluruh penduduk Malaysia. Dan dalam soal ini juga saya melihat bahawa kemiskinan tegar sepatut direncanakan bermula dari keluarga, dari rumah. Saya mengambil pelajaran positif daripada rakan-rakan kaum Cina saya di kampung. Hampir setiap keluarga Cina rakan saya di kampung, di Pontian dahulu, mempunyai
biar sekecil mana pun perniagaan dan perusahaan sendiri. Sehingga anak-anaknya tidak ada waktu untuk dibuang atau untuk terlibat dalam perbuatan-perbuatan di luar yang berfaedah. Balik dari sekolah, teman saya, kerana ayahnya membuka kedai basikal, membantu ayahnya membaiki basikal, menampal tayar dan sebagainya. Tidak ada waktu untuk kawan saya itu terjebak dalam kegiatan-kegiatan melepak dan sebagainya, merempit dan sebagainya. Maka alangkah baiknya kalau kerajaan, khususnya barangkali melalui Kementerian Menteri Ekonomi, merancang bahawa ada unjuran kalau dalam satu kampung itu barangkali ada keluarga, misalnya keluarga contoh yang dapat dibina sebagai keluarga usahawan, keluarga perniagaan. Dan ini sekaligus mengurangkan masalah kemiskinan dan mengatasi masalah kebejatan sosial. Kerana anak-anak muda ada ruang, ada tempat untuk mereka menyalurkan waktu dan tenaga mereka. Bagi kaum Melayu khususnya, MARA. Mengapa tidak MARA melakukan program membina keluarga usahawan dalam kalangan Bumiputera sebagai contoh. Demikian juga untuk kalangan orang India. Harus ada badan kerajaan yang membuat program unjuran supaya orang India, seperti juga orang Melayu dan Bumiputera yang lain, meniru atau mengikut contoh baik rakan-rakan Cina kita yang menjadi keluarga usahawan dan keluarga perniagaan. Tidak menjadi hal soal besar atau kecil. Khusus bagi orang Islam, Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin menyebut soal keperluan untuk meminda modus operandi. Kaedah bagaimana pemanfaatan sistem zakat. Sering kita membaca media, pusat-pusat penggunaan zakat dengan bangganya mengisytiharkan jumlah penggunaan zakat yang cukup besar. Tetapi dalam pada itu kita menyaksikan bagaimana golongan sukar, golongan susah dalam kalangan orang Islam sendiri tidak mendapat biaya untuk pengajian anak-anaknya. Tidak mendapat bantuan dalam melaksanakan perniagaan kecil, membuka gerai dan sebagainya. Jadi pada hemat saya perlu ada suatu perancangan pihak berkuasa agama supaya modus operandi dalam pengajian zakat itu dinilai dan direncanakan semula. Hampir semua ahli yang berhormat bercakap tentang soal Malaysia Madani. Saya sebelum datang ke dewan ini pagi tadi pun sempat berforum dalam tempoh yang singkat tentang Malaysia Madani. Pada hemat saya, istilah Madani itu walaupun berasal dari bahasa Arab, tetapi yang penting ialah soal konsep yang merentas bagi seluruh tamadun. Seawal 500 tahun sebelum Masihi, tamadun Yunani kuno ataupun Greek lama telah pun muncul kerana ada sifat Madani. Artinya sudah timbul masyarakat yang berdasarkan ilmu pengetahuan, budaya, mengambil tahu soal ilmu. Maka ketika itu telah muncul disiplin ilmu, baik falsafah, kosmologi, bahkan retorik, undang-undang, etika, sastra, sains, bahasa dan sebagainya. Dan itulah satu contoh bagaimana masyarakat Madani muncul dalam kalangan yang bukan Islam. Apabila Islam muncul, tentulah daripada wahyu Allah SWT, Madani itu muncul daripada konteks bertaraskan agama. Dan bagi seluruh kaum yang menjadi warga negara Malaysia, berteraskan prinsip pertama rukun negara, kepercayaan pada Tuhan, maka kita masing-masing mempunyai tradisi besar. Saya ada sedikit pengalaman, beruntung 5-6 tahun tinggal di negara China. Mereka ada tradisi besar daripada falsafah-falsafah China, rakan kita dari kaum India. Maka inilah pada hemat saya asas Madani yang perlu kita gembelengkan supaya trust yang dikemukakan oleh Yang Perdana Menteri itu dapat bersifat merentas. Dalam berkaitan dengan itu, saya melihat jangan sampai gagasan Malaysia Madani tinggal juga sebagai jenama. Satu waktu pada zaman Perdana Menteri tentu ada Islam Haldari. Pada waktu tertentu ada Wasatiyah dan berbagai jenama. Dan kita tidak mahu berlaku apabila berlaku Perdana Menteri yang baru kelak muncul jenama-jenama lain. Dan Madani sudah sirna ataupun ditinggalkan. Oleh sebab itu, saya membuat seruan dan harapan pada kerajaan supaya mesti sudah ada program yang cepat agar gagasan Malaysia Madani ini bersifat merentas. Saya agak kecewa kerana kementerian-kementerian belum ada lagi yang mengadakan
orientasi Malaysia Madani. Saya masih ingat dalam usaha kita memperkenalkan falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 87-88. Falsafah diisytiharkan, diikuti, disusuli dengan program yang teratur dan terancang. Kursus-kursus orientasi di berbagai peringkat, kementerian, jabatan, PPD, sekolah dan sebagainya. Maka akhirnya program itu berjaya, tetapi kemudian surut, ada sebab-sebab tertentu yang insya Allah akan saya sentuh. Jadi saya menyuruh agar kerajaan memastikan jangan konsep Malaysia Madani tinggal sebagai jenama dan tidak ada program yang konkret. Seterusnya yang berhormat yang di-Pertua Dewan dan rakan-rakan yang berhormat, yang berkaitan dengan soal kestabilan negara tentulah keperluan bagi setiap warga negara, apatah lagi dalam kalangan pimpinan, agar menghayati asas-asas kenegaraan atau yang biasa saya katakan sebagai pancang-pancang kenegaraan. Yang paling penting tentulah menghayati falsafah dan makna yang tersirat dan juga tersurat di balik perlembagaan yang saya kira harusnya sama-sama kita raikan seruan yang berhormat yang di-Pertua Dewan Negara semalam agar kita menambah kegiatan membaca. Jadi saya sendiri akan menyeru diri saya agar perlembagaan itu kita ulang kaji agar tidak berlaku kekeliruan. Kerana sampai saat ini sudah 60 tahun lebih merdeka, masih lagi timbul soal-soal pertikaian tentang perlembagaan persekutuan. Walhal perlembagaan itu sudah didasarkan pada yang dikatakan kontrak sosial dengan izin social contract yang disetujui oleh pimpinan wakil kaum-kaum. Oleh sebab itu perlu kita hayati. Dan saya berterima kasih serta menghormati Yang Berhormat Perdana Menteri dalam sidang media pertamanya menyebut 4 teras dalam perlembagaan yang jangan kita robek, jangan kita ganggu gugat kerana ini akan mengganggu kestabilan negara. Soal kedudukan raja-raja, soal Islam sebagai agama persekutuan yang tidak menafikan hak orang Islam mengamalkan agamanya. Itu sudah ada dalam perlembagaan. Saya selalu memberikan rasional yang sangat mudah, sangat simple. Kalau ada orang mempertikaikan mengapa dalam majlis ada bacaan doa. Bagi saya doa itu turut memohon keselamatan bukan saja orang Islam, tapi termasuk orang yang bukan Islam yang berada dalam majlis itu. Jadi tidak perlu ada pertikaian tentang soal-soal begitu. Bukan juga soal bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Soal yang ini penting, saya kira saya kupas sedikit. Kedudukan istimewa Melayu dan Bumiputera. Ayat itu biasanya berhenti setakat itu. Walhal perkara 153 dengan jelas menyebut dan hak-hak sah kaum-kaum lain. Jadi kalau perkara ini dijelaskan dengan baik, saya kira aman dan tidak akan berlaku pertikaian dan salah faham seolah-olah perlembagaan hanya memberikan keistimewaan pada Melayu Bumiputera. Sedangkan hak-hak sah kaum-kaum lain itu dijamin dalam perlembagaan. Nah soalnya ialah operasi dan modus operandi dan cara kerajaan bekerja. Adakah dasar-dasar yang adil itu benar-benar dilaksanakan? Maka itu saya kembali pada soal tadi, kemiskinan ialah merentas semua kaum. Tidak patut timbul anggapan kemiskinan itu milik satu kaum tertentu dan kita mengabaikan kaum-kaum yang lain. Seterusnya yang berhormat yang di Datuk Seri yang di-Pertua dan rakan-rakan, penghayatan pada dasar-dasar negara yang juga sudah diisytiharkan dan disetujui bersama. Soal dasar bahasa kebangsaan. Saya sekali lagi mengulang sedikit pengalaman saya ditugaskan oleh kerajaan di negara Republik Rakyat China selama lebih kurang 5-6 tahun. Saya berkembara menjelajah sebahagian besar provinsi di Republik Rakyat China yang juga merentas 56 komunitas etnik. Saya dapati dengan keteguhan dasar kebangsaan, Mandarin dijadikan bahasa negara. Di universiti saya, di Beijing Foreign Studies University, 120 bahasa asing diperkenalkan. Tetapi Mandarin sebagai bahasa negara itu tetap diutamakan. Hatta apabila datang pemimpin luar, dibuat terjemahan ke dalam bahasa tamu. Barangkali kita belum sampai mereka itu, tetapi artinya kita masih belajar sesuatu kejayaan negara lain. Melaksanakan dan mengamalkan dasar kebangsaan.
merentas 50 etnik. Jadi kalau ada orang mengatakan mudah negara Cina kerana monogenes, tak betul. Ada 56 etnik. Selain orang Han yang majoriti, banyak kaum-kaum lain. Kaum Tatar, kaum Kazak, kaum Hui, kaum di Chuan dan sebagainya. Banyak sekali. 56 etnik. Ya. Dan begitu juga sistem pendidikan. Dasar pendidikan kebangsaan negara Cina cukup jelas. Merentas seluruh 34 provinsi, 56 etnik. Dan dengan demikian, negara itu mencapai kejayaan sekarang, boleh dikatakan sudah menjadi kuasa ekonomi pertama di dunia. Kerana kekuatan dasar kebangsaan. Saya tidak hanya merujuk negara Cina, saya juga ada pengalaman sedikit di Korea Selatan, di negara Jepun, dan 2 kali saya dilantik sebagai profesor tamu, visiting professor di Goethe Universität di Frankfurt, Jerman. Sekali lagi menyahut seruan Tan Sri Yang Dipertua, hendaklah kita menyelak buku, kita ada membaca. Cubalah sama-sama kita mengkaji sejarah negara Jerman. Yang pada abad ke-17 ketinggalan berbanding dengan negara Eropah lain. Dengan sumber kekayaan hasil bumi, kekuatan sumber manusianya, kehebatan modal insannya, pemikir-pemikirnya. Maka seorang falsafah Jerman yang bernama Leibniz membuat kajian. Satu daripada punca kelemahan ketertinggalan Jerman ialah kerana menggunakan bahasa asing dalam menyampaikan ilmu pada rakyatnya. Itu. Dan kerajaan Jerman menerima laporan itu, lalu melakukan satu proses yang dikatakan perancangan bahasa dengan izin language planning, sehingga Jerman kemudian muncul sebagai kuasa dunia dalam bidang industri berat dan ubat-ubatan hingga kini. Itu sejarah yang tak boleh dinafikan. Dan banyak negara lain juga yang telah kita kaji menunjukkan bahawa pegangan kepada dasar-dasar kebangsaan akan membantu kecemerlangan negara itu. Jadi marilah kita belajar daripada sejarah kehebatan bangsa dan negara-negara lain. Dari segi orang Islam sendiri, ini saya selalu mengatakan malang sedikit kalau ada pimpinan kita yang Islam tidak mengambil isyarat, ibrah dari ayat Quran Karim. Tuhan sendiri sudah mengatakan dalam surah Ar-Rum ayat 22, antara tanda kebesaran Tuhan itu menjadikan langit dan bumi dan pelbagai bahasa untuk manusia. Itu syarat yang cukup jelas. Suatu yang fitrah, setiap bangsa dikuni satu bahasa. Dan bangsa itu wajib memajukan, mengimarahkan bahasanya. Seperti mana orang Barat, orang bukan Islam sendiri memajukan bahasa mereka. Walaupun mereka tidak membaca Al-Quran Karim. Mereka berfikir secara rasional. Ulama-ulama datang ke alam Melayu tidak berdakwah dalam bahasa Arab, melainkan dalam bahasa Melayu. Kerana ulama-ulama itu berpegang pada pelajaran daripada ayat 4 surah Ibrahim. Tidak kuutus para rasul, melainkan dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya. Maka itu umat Melayu pada zaman kesan Melayu sangat maju. Merentas seluruh kehidupan termasuk perdagangan antarabangsa. Melaka didatangi oleh 80 etnik seperti yang dicatat dalam sejarah. Ya. Jadi ada pelajaran yang kita ambil daripada kekuatan bangsa-bangsa lain. Seterusnya yang berhormat Datuk Seri Yang Dipertua dan sahabat-sahabat yang berhormat. Dalam soal pendidikan secara khusus saya nak menyebut, marilah atau Kementerian Pendidikan harus mula merancang pengurangan dan akhirnya penghapusan dikotomi. Benar, kita harus memberikan hak menurut bakat dan minat murid. Tapi jangan sampai perkara itu menyebabkan berlaku aliran yang memisahkan sains bersastra, sastra bersains. Sehingga akhirnya yang berlaku ialah dikatakan kecemerlangan tanpa roh. Excellence without soul. Orang yang hebat dalam sains, sains komputer, teknologi, gersang dari segi nilai kemanusiaan, kehalusan budinya kerana sastra dialpakan. Saya tidak berhalangan soal ada aliran sains, aliran itu ini, tetapi di aliran sains pun jangan dilupakan. Barat sendiri masih mengamalkan yang dikatakan seni liberal, liberal science, liberal arts dalam kursus-kursus dalam sistem pendidikan. Dan mengapa kita di negara ini sebagai contoh terlalu menitik beratkan soal aliran sehingga mengekang kewujudan manusia atau insan yang bersepadu
yang lari pada konsep fitrah sebagai insan. Yang kedua yang nak saya sentuh, tadi nak saya timbulkan tapi tak sempat, tadi tutup sesi, itu tentang dikatakan penggabungan. Bagaimana memasukkan TVET dalam konteks kerangka pendidikan keseluruhannya. Nah, kalau dalam keadaan sekarang TVET itu sebagai pilihan, saya sendiri membuat sedikit kajian, menurut pengarah-pengarah kolej vokasional, keluaran dari kolej vokasional sangat laris di pasaran. Dan mudah mendapat tempat di pengajian tinggi, diploma, degree, ijazah dan seterusnya sampai ke peringkat doktor falsafah PhD. Mengapa tidak didorong anak-anak muda kita lebih ke arah TVET dengan pengajian TVET yang holistik? TVET, ya kita tahu, Technical Vocational Education dan Training, maknanya education, pangkal education, bukan sekadar technical and vocational. Jadi saya juga membaca laporan Kementerian Pendidikan semakin besar peratusan lepasan sekolah yang tak mau menuntut pengajian tinggi. Barangkali kerana nilai sijil akademik juga sudah tidak ada nilai yang tinggi. Jadi secara praktiknya mengapa tidak dari awal didorong anak-anak kita masuk dalam satu aliran pendidikan yang memadukan, menggabungkan kemahiran dan TVET dengan soal kemanusiaan. Saya kira ini memerlukan perancangan rapi oleh Kementerian Pendidikan, mudah-mudahan dapat ditangani oleh panel dalam Majlis Perunding Pendidikan Kebangsaan. Tentang pendidikan tinggi, saya ingin menimbulkan satu isu yang cukup mencengkam perasaan dan sanubari ahli akademik. Sekarang ini rata-rata universiti diwajibkan mengejar ranking atau penarafan yang dilakukan oleh badan antarabangsa yang sebenarnya melakukan perniagaan. Contoh yang jelas, seseorang yang nak menulis karyanya terbit dalam jurnal yang berimpak tinggi, berindeks tinggi, perlu membayar ribuan ringgit. Bukan percuma. Dahulu kita menulis, kita dibayar honorarium, royalty. Sekarang terbalik. Dan apabila dikejar, maka kita dapati tumpuan ahli akademik pada soal-soal insani, soal kemanusiaan, soal kesukarelawanan, kerja sosial sudah terabai. Kerana mengejar ranking. Tanpa ranking itu, universiti tidak mendapat dana yang besar pada kementerian. Tanpa mendapat jolokan sebagai sarjana hebat dalam penulisan jurnal antarabangsa, susah untuk mendapat kenaikan pangkat, persamaan dan proses penuh. Ini juga satu lagi penyakit, iaitu pemisahan aliran sains teknologi daripada sains kemanusiaan dan sains sosial. Rintihan pada rakan-rakan, saya sendiri pun puluhan tahun duduk dalam dunia akademik. Untuk naik pangkat, sangat sukar bagi golongan akademik sains sosial dan sains kemanusiaan. Sebagai contoh, ini realiti, mudah saja saya sebut. Untuk menghasilkan jurnal bidang sains teknikal, 5 halaman sudah cukup. Penulisnya 10 orang. Contoh, sains sosial tidak mungkin 5 halaman kerana kita memerlukan kupasan yang mendalam. Mungkin 20-30 halaman. Penulisnya mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi untuk tembus ke jurnal antarabangsa sangat sulit. Selain soal bahasa juga, maka ini yang saya rumuskan sebagai satu bentuk dengan izin neokolonialism, satu penjajahan bentuk baru. Kita menyerahkan jiwa raga kita untuk sebagai komoditi membayar wang pada syarikat-syarikat antarabangsa yang memberikan penarapan. Saya menyarankan agar Kementerian Pendidikan Tinggi menubuhkan suatu kumpulan sendiri, pasukan yang membuat penilaian jurnal-jurnal dan terbitan berindeks tinggi dalam rangka alam Melayu ataupun serantau kita. Bukan bergantung pada dunia barat. Dan ini tidak mustahil dapat dilakukan. Yang berhormat Ketua Sri Yang Dipertua dan sahabat-sahabat sekalian, soal seterusnya ialah berkaitan dengan soal kebudayaan. Tahun 1971, negara kita telah memiliki DKK, Dasar Kependidikan Kebangsaan, yang 3 terasnya, tidak payah saya ulang. Kebudayaan asal rantau ini, kebudayaan lain yang wajar sesuai, Islam sebagai unsur penting. Kemudian tahun 2021, wujud DAKEN, Dasar Kebudayaan Negara. Pada hemat saya, banyak peristiwa menunjukkan di negara kita, kita rajin membuat sesuatu yang baru. Tapi soal melaksanakan intisari dasar-dasar itu masih tidak terlaksana. Saya pernah membuat sedikit
kerja rumah. Dalam 1 minggu, saya membuat hitungan. Berapa banyak siaran dalam media kerajaan, ini bukan media swasta, media kerajaan, yang mengamalkan atau menyiarkan bahan siaran berdasarkan 3 prinsip dalam kepentingan kebangsaan. Di bawah 40%, mungkin 30%. Ini satu yang menjadikan kita ada Dakan pula sekarang. Adakah Dakan juga akan mengalami nasib yang sama dengan DKK? Maka itu Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dan Seni Budaya patut memperhitungkan soal ini. Dan tentang ini saya nak mencadangkan kerajaan. Sepatutnya kita menghormati kebudayaan sebagai suatu keutuhan jati diri. Bukan diletakkan di sudut belakang pelancongan. Saya tak ada masalah, pelancongan penting. Tapi pendapat saya pelancongan lebih wajar barangkali bersinergi dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Barangkali atau juga Kementerian Perdagangan. Kebudayaan tak patut disorokkan di belakang pelancongan. Maka luahan rakan-rakan saya di Jabatan Warisan Negara, JKKN dan sebagainya peruntukan sangat kecil. Kerana tumpuan perhatian, motek dalam istilah Inggerisnya, ialah pelancongan. Jadi alangkah baik kalau kerajaan kita dapat menimbangkan semula penamaan kementerian, mungkin juga pemisahan. Kita banyak warisan yang Melayu, yang Cina, yang India, yang orang asal, etnik-etnik rakan kita Sabah, Sarawak. Ini tak cukup dimarahkan. Kerana kegiatan itu terselindung di balik semata-mata pelancongan. Itu pun untunglah nama itu muncul balik. Mula-mula tak ada langsung kementerian yang berkaitan dengan soal budaya. Berkaitan masih tentang budayaan, saya bercakap khusus tentang soal warisan sebagai contoh. Keluh kesah pakar geologi kita seperti Profesor Emeritus Datuk Ibrahim Komong, pakar geologi ternama bukan saja pakar negara kita, seantero dunia. Berkeluh kesah kerana perhatian terhadap segala warisan geopark itu tak ada perhatian yang berat. Kerana itu kata di bawah kerajaan negeri. Jadi penyelarasan patut dibuat antara kementerian yang berkaitan dengan warisan dengan kerajaan negeri agar pemeliharaan dan pengenalan taman-taman geo itu sebagai tarikan pelancong yang memang pasti akan menarik pelancong-pelancong dari luar negara, terutama dari barat yang sangat suka pada soal warisan demikian. Jadi peruntukan Jabatan Warisan Negara pun sangat kecil. Kalau boleh saya sebut pengalaman peribadi, saya memohon untuk hasil kajian yang sangat besar impak atau dampaknya. Perbandingan kesantunan bahasa etnik utama di Malaysia. Mulanya saya mohon dapatlah 50,000. Kemudian saya dihubungi, boleh tak 36,000? Untuk satu projek perpaduan kebangsaan. Kerana kata wang tak ada. JKKN pun tak ada wang. Jadi soal warisan sangat penting. Dulu pada zaman Tan Sri yang dipertua, Kek Wah dulu, perkara itu sangat beri perhatian. Jadi kembalilah pada pelaksanaan yang baik itu. Etnosains satu lagi. Saya baru-baru ini didatangi oleh seorang pakar perubatan tradisi Cina. Sudah menjadi warga Australia. Dalam tempoh 2-3 tahun beliau tinggal di Malaysia, saya boleh sebut namanya, Encik Andrew Wang. Telah mengalpasi lebih 1,400 herba di Malaysia. Pagi tadi beliau mengirim satu WhatsApp, bagaimana doktor hospital mengesahkan seorang pengidap kanser tegar telah pulih kerana mengamalkan herba-herba yang diproses, diolah oleh Encik Andrew. Itu bukti yang saya boleh tunjukkan dalam WhatsApp yang saya terima, pengakuan doktor hospital. Jadi saya mengharapkan Kementerian Kesihatan hendaklah bersinergi agar memadukan warisan perubatan rakan-rakan kita Cina yang cukup masyhur. Di Tongqing sendiri ada 2 jabatan yang sama hebat dengan warisan etno perubatan Melayu. Kalau kita nak mengangkat perubatan tradisi kita. Tentang manuskrip Melayu lama, ada 40,000 angka yang diisytiharkan. Berbanggalah orang Malaysia, kita ada 40,000 manuskrip di Leiden University, di Manchester, di SOAS, London University dan sebagainya. Apa arti kebanggaan itu kalau tidak dikerjakan? Kita hanya berbangga-bangga. Maka seruan saya, harapan dari kerajaan, terutama berkaitan dengan warisan ini, hendaklah diperoleh salin digital. Saya tak mengharapkan manuskrip yang asli bawa kembali. Tak mungkin boleh. Itu ada perjanjian antarabangsa di bawah UNESCO. Tak boleh.
Dan sangat sukar. Proses rawatan manuskrip memerlukan kepakaran hebat dan belanja yang tinggi. Kita dapatkan salinan digital dengan murah ataupun dengan percuma. Yang penting, hendaklah diadakan skim pelatihan sarjana muda yang mampu mengerjakan manuskrip melalui lama. Bidang perubatan, kitab tib, bidang persenjataan, UNESCO mengiktiraf kitab berdaya Melayu sebagai warisan dunia. Kitab berkaitan dengan diplomasi, hubungan diplomasi, perdagangan antarabangsa. Pokoknya ada lebih kurang 10 bidang yang telah saya teliti menunjukkan kehebatan manuskrip melalui lama. Tetapi kalau tidak dikaji, tidak diangkat pada masyarakat, maka tenggelamlah warisan negara kita. Tahun 2009, Frankfurt University menganjurkan perisian antarabangsa tentang perdagangan antarabangsa di alam Melayu berdasarkan manuskrip Melayu lama. Kita tak tahu apa yang berlaku. Orang Barat tahu kehebatan tamadun kita dalam perdagangan antarabangsa. Jadi itu antara warisan. Seterusnya saya nak terus pada soal yang agak di hujung, iaitu peranan media. Sejauh manakah media ini membantu kerajaan, membantu negara dalam pelaksanaan dasar-dasar negara. Dasar kepada kebangsaan, dasar bahasa kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan, dan dasar-dasar yang lain. Ataupun media kita menjadi satu bentuk yang bebas, free enterprise, tidak tertakluk pada peranan untuk menyumbangkan pada pembinaan negara, nation building dengan izin. Akhirnya yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua dan rakan-rakan, saya mohon agar kerajaan meneruskan dasar-dasar yang baik. Kita harus membuang sikap beralih kerajaan, buat yang baru, tinggalkan yang lama, walaupun yang lama itu baik. Contoh, tadi yang berhormat, saya memang minta maaf, lupa nama tadi, sebelum saya dua orang sebelum berucap, menyebut mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri telah melakukan sesuatu yang mulia, menggunakan bahasa negara kita di Pertubuhan Bangsa Bersatu. Untuk kali pertama. Yang kita berharap Perdana Menteri yang ke-10 meneruskan tradisi itu. Kerana itu tradisi yang baik. Negara China, sekali lagi saya rujuk, akan menggunakan Mandarin dalam keadaan apapun. Itu kebanggaan kepada mereka. Indonesia akan berbahasa Indonesia. Jerman, bahasa Jerman. Puluhan negara hebat di dunia. Demikian dasarnya. Demikian juga dasar-dasar baik yang lain. Hendaklah kita berjiwa besar, berlapang dada, menerima apa-apa kebaikan yang telah dilakukan oleh kerajaan dahulu, diteruskan sebagai satu kesinambungan bahawa kita ialah insan yang menghormati budi dan akal budi orang lain. Selain kita juga mempunyai akal budi yang tentu baik. Itu harapan kepada kerajaan. Dan sebelum itu saya mengakhiri dengan pantun. Tadi pantun ini untuk Yang di-Pertua Tan Sri, tapi tentu juga untuk Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua. Emas perak hiasan wanita ditata kemas di hujung tanjung. Negara kita, tanggungjawab kita. Di sini bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Saya mohon menyokong titah usul, menyokong titah ucapan diraja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.